Persidangan disambung semula. Sila Setulang. Terima kasih Datuk Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam sesi perbahasan ini. Tidak lupa juga Setulang ingin merafak sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan atas sempena ulang tahun keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan hari ini. Sebelum saya pergi kepada lebih mendalam berkenaan dengan perbahasan saya membawa isu-isu yang penting, lebih dahulu saya ingin membidas apa yang dikatakan oleh Macap, di mana Macap mengatakan bahawa menyedari bahawa kemenangan BN dalam pilihan raya yang lalu sebahagian besar adalah datang daripada pengundi luar bandar. Justru itu menghargai jasa penduduk luar bandar, kita kena salurkan peruntukan yang lebih. Saya rasa pemikiran politik ini merupakan pemikiran corak pentadbiran yang kurang matang. Kerana peruntukan mesti disalurkan atau pembangunan mesti dititik beratkan di tempat-tempat mengikut keperluan. Kalau dia perlu, kita kasih. Kalau mana-mana perlu, kita mesti kasih. Bukan berlandaskan sama ada undi dibagikan atau tidak. Sebagai kerajaan adalah tidak waras untuk menjunjung konsep I help you, you help me dengan izin dalam pentadbiran. Apa yang Macap maksudkan seolah-olah kalau kita bagi kepada BN barulah dapat peruntukan dan pembangunan. Ini adalah tidak tepat. Rakyat tidak lagi, kalau rakyat tidak undi, mesti ada sebabnya atau benda yang mereka tak suka atau tidak puas hati. Kita kena lebih berbuah ke hati melihat apa yang mereka betul-betul nak. Selepas PRU, pasukan kerajaan yang dibentuk perlulah menolong rakyat secara menyeluruh tanpa mengira kaum, tempat atau sama ada memberi undi kepada kerajaan. Kita tidak boleh menggunakan kuasa dalam kerajaan untuk membalas dendam. You tak kasih undi, saya tak tolong. Tapi tak apalah, kalau lain kali kalau kita menang jadi kerajaan, kita pasti akan tolong semua orang tanpa mengira kaum, baik Cina, Melayu, India, walaupun dia UMNO, kita juga akan tolong kalau dia perlu. Yang kedua, yang saya nak katakan di sini adalah saya tidak setuju berkenaan dengan kejatuhan nilai wang ringgit Malaysia. Saya tidak setuju dengan apa yang rakan kukup kita yang mengatakan bahawa penurunan nilai mata wang ini adalah normal yang bersifat sementara. Ya. Dalam jangka masa yang panjang, ya, berpuluhan tahun ini, wang kita turun berbanding dengan wang negara lain. Berpuluh-puluh negara kita turun. Jadi ini bukan sementara. Contohnya, ini banyak sini. Saya tak mau sebut satu persatu. Saya cakap tentu tahun 75, okey, yen. Kita RM1 kita boleh beli yen 130 yen. Tapi sekarang kita RM1 kita boleh beli 24 ringgit saja. 24 yen saja. Ini puluhan tahun sudah jatuh. US 75 tahun 75 kita Sing dollar US kita boleh 1 US kita RM2.30. Sekarang USD 1 kita kena guna RM4.40 untuk beli. Singapura pun sama. Puluhan tahun yang dulu sejak 75 RM1 dengan 1 Singapura, sekarang 331 pula. Kita tengok Saudi pun sama. Saudi dulu RM1 kita boleh beli Saudi 1.55. Sekarang RM1 kita boleh beli 0.80 sen Saudi sahaja. Ya, untuk Cina. Duit Cina tahun 95 kita RM1 kita boleh beli dia punya Chinese renminbi 3.5. Tapi sekarang kita boleh beli dapat RM1.5 saja. Jadi kejatuhan ini bukan merupakan kejatuhan jangka pendek. Yang sebenarnya merupakan kesinambungan kejatuhan sejak puluhan tahun yang lalu. Ini dahsyat. Walaupun kejatuhan kalau sementara dan pelarasan, ya, yang dilaksanakan oleh negara sendiri untuk menurunkan nilai mempunyai fungsi tertentu dalam jangka masa yang pendek. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, kejatuhan nilai wang ringgit ini merupakan sesuatu yang boleh
membawa Malaysia ke negara gagal. Saya ingat benda ini semua orang kita kena perhatikan. Tidak logik. Tidak logik. Kalau kita nak maju, kita nak kompetitif, kita nak selesaikan masalah, kita biar duit kita jatuh. Tak logik. Duit kita jatuh, kita happy lagi. Tak logik langsung. Tak ada. Tak boleh. Kerana dalam jangka masa yang panjang, dia akan meningkatkan ya, kos perniagaan kita, bahan mentah import meningkat, hutang luar pun meningkat kerana dengan currency yang begitu tinggi. Ya, kalau pakai US dollar, kita hutang luar kita meningkat. Dan secara dalam masa berpanjangan, kos sara hidup kita pun akan meningkat. Yang berhormat Datuk Speaker, isu yang ketiga yang saya nak sentuh adalah berkenaan dengan hartanah. Sejak kebelakangan ini, Johor dilandai dengan pembangunan sektor hartanah seperti Country Garden, RNF, Forest City. Ya. Selain itu, negeri China juga mengemukakan satu konsep One Belt, One Road ya, dengan izin, dengan dalam strategi pembangunan mereka, ya, perhubungan mereka dengan dunia luar. Memang kita menyambut baik konsep ini kerana ia boleh merancangkan perdagangan antarabangsa yang boleh meningkatkan pulangan ekonomi sekiranya kita sudah bersedia. Ya. Forest City telah memaparkan rancangan pembangunan bandar yang besar dan menarik di pulau-pulau tambakan. Ya. Kerisauan kita adalah sejauh manakah projek ini akan dilaksanakan dan dibangunkan. Kerana ini menelan puluhan tahun, kita tidak tahu. Memanglah menjadi lumrah pemaju untuk mempersembahkan rancangan pada pelan induk yang besar, lengkap dan menarik agar hartanah yang ditawarkan sekarang lebih senang dipasarkan dengan harga yang lebih lumayan. Kerisauan juga tidak boleh lari daripada risiko rancangan bandar tersebut akhirnya menjadi alat spekulasi pelaburan. Ya. Fenomena ini juga akan mengakibatkan harga rumah di sekelilingnya, terutamanya di Johor Bahru, menjadi tinggi, di mana sebarang usaha pada masa depan untuk mengawal harga rumah menjadi sukar. Ya. Menjadi sukar. Kita juga risau rancangan bandar ini akhirnya kerana unsur spekulatif akan menjadikan bandar ini sebagai satu phantom city. Ya. Sekiranya kurang penduduk menetap di situ, di mana fenomena ini telah banyak berlaku di negara luar, di mana projek-projek mega dijalankan. Bandar rancangan perlulah berintegrasi dengan aktiviti ekonomi setempat agar bandar ini akan aktif dan sentiasa penuh dengan penduduk. Dari segi perdagangan atau limpahan ekonomi, ya, rakyat Johor tidak ingin melihat kita sebagai penonton saja dalam projek mega ini, di mana kita menyediakan tanah tetapi gagal mendapatkan limpahan ekonomi yang setimpal. Maknanya, apa yang kita lihat sekarang adalah kebanyakan bahan binaan diimport terus dari negara China, besi ke, baku ke, kaca dan banyak lagi bahan binaan. Ya, pekerja juga dibawa terus. Jadi apakah peluang kita? Bila siap nanti projek kita, kilang perabot dan syarikat reka bentuk dalaman dan renovasi mereka akan datang dan membekalkan perabot kepada ya, penghuni di situ. Jadi di manakah peluang kita? Jadi projek Forest City sebenarnya adalah projek kerjasama dengan Esplanade Langgar 88, di mana ia adalah subsidiari KPRJ. Takkan kita tak boleh buat sesuatu untuk memberi peluang kepada usahawan tempatan dan peniaga-peniaga tempatan. Jadi ini memberikan satu iktibar kepada kita, ya, untuk tingkatkan daya saing kita, usahawan perniagaan tempatan, supaya kita tidak kehilangan peluang pekerjaan. Jadi kerajaan seharusnya mencari ikhtiar, ya, memberi peluang kepada usahawan atau peniaga tempatan supaya kita betul-betul mendapat limpahan. Kita patut menolong agar usahawan baru berada pada landasan betul, manakala usahawan sederhana atau besar berdaya saing di pasaran antarabangsa, supaya perkara ini tidak akan berulang lagi pada masa depan kelak. Yang berhormat Datuk Speaker, saya juga ingin membawa ke perhatian Dewan Yang Mulia ini berkaitan pelbagai isu yang berkaitan dengan pelaksanaan. Jadi sebenarnya pelaksanaan jauh lebih penting daripada perancangan. Kita tidak mahu lihat satu rancangan hebat diketengahkan
untuk menutup kelemahan atau ketidakberkesanan atau kegagalan sesuatu rancangan. Di sini saya nak tonjolkan beberapa contoh. Yang pertama, jalur lebar. Dalam bajet yang lalu pernah kena ketengahkan bahawa nak buat jalur lebar di free wifi. Memanglah ada. Dalam buku ini pun ada tulis 133 hotspot wifi telah diaktifkan di seluruh Johor. Memanglah okey kalau ada buat. Tetapi yang saya dapat maklum balas daripada banyak tempat, dan salah satu di Taman Sri Setulang, di mana wifi itu tak boleh pakai, lambat, sorok-sorok sikit saja, pergi depan sikit dah sudah tak boleh pakai. Jadi ini lambat. Jadi pelaksanaannya kena ada, pelaksanaan yang efektif kena ada, disalurkan kepada penduduk. Yang kedua, saya tengok, saya nak cerita rumah mampu bilik. Rumah mampu milik. Bajet 2014 cakap sasaran nak 28,000 unit. Okeylah tu. 2015 cakap sasaran ditingkatkan jadi 37,000 unit. Tingkatkan lagi. Nampak hebat, betul lah. Bajet 2006 cakap menjelang 2019 nak sampai 60,000 unit. Tetapi sekarang yang siap baru 8,766. Ini maknanya kalau nak bandingkan dengan bajet 2014, saya rasa usaha sasaran yang pertama sejak 2014 pun belum tercapai lagi. Dan berlandaskan angka yang diutarakan di sini, saya rasa banyak yang perlu dipertingkatkan berkenaan dengan pelandasan, di mana tengok 2019 sampai 2020 kita nak siapkan 3,000, padahal sekarang kita 1 tahun average purata siapkan 6,000 saja. Jadi inilah yang saya katakan kita kena pentingkan pelaksanaan dan kualiti. Kemudian air bersih. Air bersih dalam bajet dulu ada cerita sasaran kerajaan ialah 100% Johor menikmati bekalan air bersih menjelang tahun 2017 dan memastikan bekalan air merangkumi kualiti air serta tahap perkhidmatan yang setanding dengan negara maju. Okeylah tu, kalau maksudnya cakap macam ini okey. Tetapi apa yang berlaku sekarang ialah sentiasa mendapat berlakunya putusnya bekalan air di bandar-bandar pun berlaku. Di kawasan saya juga di beberapa kawasan di mana mereka mengadu tekanan rendah. Alasan yang diberikan adalah kerana di sekeliling banyak pembangunan. Jadi biasalah air tekanan rendah. Tak boleh. Kalau macam ini, kita tidak setanding dengan negara maju. Ada pembangunan di sekeliling saja, tekanan air di Setulang Darat, di Setulang Darat dan jalan-jalan yang di mana banyak government officer yang dulu duduk sana menghadapi gangguan air yang tidak cukup tinggi. Satu lagi, kita punya stadium kita sudah pun, stadium bandaraya sudah tak ada. Kita MBJB tak ada stadium tertutup. Dalam bajet 2001, dalam tahun 2014 sudah cerita nak bikin stadium tertutup dengan 60 juta. Tapi sekarang tak siap lagi. Dan Lakin punya stadium tertutup MBJB pun dah tak ada sekarang. Jadi kita tak ada stadium. Kemudian apa? Pasar Kampung Melayu Majidi. Dulu cakap nak siap. Tahun dulu bulan 11 nak siap. Tak siap. Bulan 4 tahun ni mau siap. Tapi sampai sekarang tak boleh dipindah lagi. Sekarang sudah bulan berapa? Bulan 11, tak boleh pindah lagi. Jadi inilah yang saya katakan pelaksanaan lebih penting daripada perancangan. Dan yang berhormat Datuk Speaker, di sini beberapa isu berkenaan dengan isu kawasan yang saya nak sentuh adalah berkenaan dengan Sungai Sengkuang. Di mana Sungai Sengkuang ini melibatkan ribuan penduduk. Masalah ini perlu diselesaikan dengan cepat kerana di bahagian hulu sungai, di mana sungai itu mengalir melalui Taman Sri Tebrau, sentiasa mengalami banjir kilat, dan di hilir sungai juga, di mana sungai itu mengalir melalui Taman Sri Setulang dan Perumahan Rakyat Iskandar, bahagian sungai itu sudah cetek, sangat kotor, dan air sana sudah menjadi hitam. Jadi cadangan saya ialah untuk
menyuruh agar dana yang secukupnya diperuntukkan dalam bajet 2017 untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, cadangan saya adalah satu pam air dibina untuk mengeluarkan air banjir dengan cepat di bahagian hulu sungai tersebut, dalamkan sungai tersebut di bahagian hilir supaya untuk selesaikan masalah banjir di Taman Iskandar, dan bersihkan dasar sungai kerana dasar sungai sudah menjadi hitam, nampak bertoksit. Ya, kemudian kalau boleh jadikanlah tepi sungai sebagai taman rekreasi supaya mereka lebih mencintai sungai dan boleh berekreasi di situ. Kemudian tindakan tegas perlu diambil untuk mereka yang terus membuang sampah di situ. Setulang sila Gulung. Okey. Jadi sungai sepatutnya merupakan aset kepada kita. Kalau berlakunya banjir, kotornya, ia sudah menjadi liability kepada kita kerana kesannya adalah penyakit dan busuk. Jadi saya menyuruh kepada pihak kerajaan untuk menyelesaikan masalah sengkuang lagi ini. Yang isu tempatan yang berkaitan, yang satu adalah saya nak sentuh di sini adalah berkaitan dengan premis judi haram masyiat. Ya, ramai yang terjebak dalam analisis judi, keluarga pecah belah, along mengambil kesempatan meningkatnya jenayah. Jadi dalam bajet tu dulu pun ada cerita. Minta maaf bajet pun ada cerita. Kerajaan akan menambah bajet 2014 ini dah 3-4 tahun dah, 3 tahun lebih dah. Kerajaan akan menambah baik enactment hiburan untuk mengawal aktiviti lesen hiburan yang didapati telah banyak disalahgunakan dan mengundang masalah sosial, terutamanya aktiviti perjudian. Ini akan membolehkan kerajaan negeri memastikan aktiviti yang dijalankan oleh setiap pengusaha pusat hiburan mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan penyeragaman kadar lesen hiburan di semua daerah juga akan dikuatkan dalam tahun 2014. Ya, inilah yang saya maksudkan. Cakap memang cantik, tapi pelaksanaan yang kurang. Sekarang premis judi haram ini masih melambat-lambat di Johor Bahru dan di seluruh negeri Johor. Jadi suka untuk menguat kasar oleh sebab tidak mempunyai bukti kukuh untuk perjudian bukanlah satu alasan untuk tidak mengambil tindakan. Bolehlah menyamar dan boleh tangkap, ambillah tindakan. Ya, terima kasih. Kemudian akhirnya satu lagi berkenaan dengan di bandar-bandar besar kita telah pun di mata kita dijolok. Kehadiran gadis-gadis luar negara yang menjolok mata di Johor Bahru. Ini kemunculan mereka seperti Setulang selalu tengok. yalah, saya tengok tapi saya tak tanya dia apa bikin lah. Saya tahu apa dia bikin. Kemunculan mereka seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi saya pun berharap polis, kerajaan tempatan, immigration dan pejabat daerah boleh bekerjasama menyelesaikan masalah sosial ini. Kerana mereka yang gagal mengawal hawa nafsu, tidak terkawal, akhirnya akan tergandas dalam aktiviti maksiat ini. Jadi dulu saya pernah dengar kalau nak mengambil tindakan terhadap premis judi, mereka mau belajar dulu, menyamarkan belajar judi untuk mengambil tindakan. Tapi saya ingat untuk kes ini saya rasa tak payah belajarlah. Tak payah. Janganlah macam itu. Tak payah. Boleh, saya rasa terus boleh mencari ikhtiar sebagai government, sebagai kerajaan boleh cari masalah untuk selesaikan masalah judi ini, pelacuran ini dan untuk kesejahteraan rakyat. Kerana ini akan menonjolkan masalah sosial yang tidak terkawal, ya, di mana aktiviti pelacuran di Bandar JB telah pun meningkat. Jadi beginilah beberapa isu yang saya tonjolkan hari ini. Ya, yang pertama di mana saya sebagai kerajaan kita mesti adil, ya, di mana perlunya peruntukan kita perlu peruntukan. Dan kedua, isu berkenaan nilai mata wang. Gulung lagi, dah ada Gulung. catat. Di mana mata wang kita kena lihat sebagai masalah. Yang tiga ialah pengenalan dan pembangunan, ya, forest city dan sebagainya, dan isu seperti Sungai Sengkuang dan perjudian, pelacuran, dan akhirnya pelaksanaan lebih penting daripada rancangan telah pun diutarakan. Diharap kerajaan, ya, boleh menitik beratkan isu-isu ini. Sekian, terima kasih.